Yang. Ni kenapa radio ni tak ada lagu ni, tak keluar lagu ni? Ni siapa yang adjust ni? Perempuan mana yang duduk kat sini ni? Perempuan mana yang masuk kereta ni yang adjust radio ni? Cuba cakap cepat. Sabar, jangan marah-marah. Apa yang awak tekan tu adalah radio AM. Yang awak dengar lagu tu radio FM. Apa beza? Beza. FM ni adalah radio yang awak dengar lagu-lagu tu. AM ni adalah frekuensi untuk menghantar maklumat. Oh, FM radio yang DJ selalu buat lawak gelak seorang-seorang tu. AM untuk hantar maklumat. Ya. Tapi akan jadi bencana juga yang kalau yang guna AM radio ni untuk hantar maklumat dekat perempuan lain. That's a good idea kan? Saya tak terfikir benda tu. Sebab kalau saya guna telefon, awak mesti boleh baca. Saya keluar sekarang. Keluar pada kereta. Keluar. Tapi yang saya Keluar. minta maaf lah yang. Keluar. Allah. Sekarang ni siapa nak bawa kereta ni? Yang, masuk balik yang. Tak ada orang nak bawa kereta. Dari segi definisi, AM adalah amplitude modulation, FM adalah frequency modulation. Perbezaan di antara amplitude modulation dan frequency modulation adalah satu, didefinisikan perubahan dari paksi Y ataupun perubahan peak. Satu lagi, perubahan dari paksi X dari segi perubahan frekuensi. Perbezaan utama adalah dari segi kualiti bunyi. Bunyi AM adalah kurang sedap berbanding dengan bunyi FM. Dalam era teknologi maklumat, komunikasi adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dinafikan kehebatannya. Sesiapa sahaja yang menguasai cara berkomunikasi akan mampu menguasai bagaimana dan sejauh mana maklumat itu disebarkan. Masyarakat yang mampu berkomunikasi sesama mereka dalam apa jua keadaan akan dapat memanfaatkan maklumat untuk menjayakan pelbagai rutin hidup, sama ada kecil ataupun besar. Kalau kita tengok sejarah telekomunikasi, ianya bermula pada zaman dahulu apabila asap digunakan, burung merpati digunakan untuk penghantaran maklumat. Kemudian ianya telah berevolusi menggunakan radio frekuensi, menggunakan two-way radio ataupun radio dua hala untuk menghantar daripada satu tempat kepada satu tempat menggunakan radio frekuensi. Pengendali radio amatur adalah sekumpulan aktivis yang mempunyai minat menakjubkan dalam menguasai teknologi komunikasi. Mereka mungkin terdiri daripada pensyarah universiti, saintis dalam bidang fizik ataupun jurutera. Boleh jadi ia datang dari kalangan pelajar sekolah, orang awam dan juga pesara di kampung. Amatur pada nama radio amatur tersebut bukanlah bermaksud rendah kepakaran. Namun, ia memberi makna mereka adalah pakar dalam bidangnya, walaupun tidak bekerja sepenuh masa secara profesional dalam bidang berkaitan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi sekini bila kita memperkatakan tentang telekomunikasi, menggunakan telefon adalah satu benda yang sangat biasa. Tetapi kenapa radio itu masih signifikan dan masih penting pada ketika ini? Ianya kerana frekuensi radio tersebut free to air, tidak berbayar seperti kita gunakan di telcos ataupun service provider. Di mana pun pengendali radio amatur ini berada, mereka dikenali seluruh dunia dengan menggunakan nama isyarat panggilan yang unik atau dinamakan call sign. Ia ibarat pasport yang membolehkan mereka berhubung ke pelbagai pelosok dunia dan mewujudkan komuniti yang akrab. Untuk pengendali amateur radio, terdapat fonetik ataupun kita panggil ganti nama terhadap alfabet tertentu. Contohnya,
Untuk A adalah Alpha, untuk B adalah Bravo. Ini adalah International Phonetic yang diimplementkan oleh satu dunia yang mengendalikan radio. So jadi untuk di Malaysia terdapat 2 kategori lesen, iaitu kategori B lesen dikenali sebagai 9 Whiskey ataupun 9W, dan untuk kelas A call sign-nya dapat dikenal pasti dengan 9M ataupun 9 Mike. Pengendali radio amatur ini mengenali rapat sesama mereka. Obsesi yang semakin membuak-buak akan terus terjana apabila mereka dapat berhubung dari jarak sejauh mungkin yang pada awalnya dipikirkan mustahil. Bukan setakat di atas bumi, rupa-rupanya sehingga ke langit. Secara dasarnya, keseronokan datang dalam berbagai-bagai bentuk. Bagi saya dan juga rakan-rakan pengendali radio amatur, keseronokan itu adalah apabila kita membina sistem kita sendiri. Daripada transceivernya, daripada antena yang dibuat secara sendiri, signal itu mampu untuk bergerak sejauh yang mungkin. Jadi itulah keseronokan kita. Contoh, kita berhubung di Malaysia dan di Alaska. Signal kita boleh sampai ke Alaska dengan menggunakan alat yang paling minimum yang dibuat secara DIY. Itulah keseronokan yang kita dapat dalam perhubungan radio ini. Untuk mengenali dengan lebih dekat salah seorang daripada mereka, kami bertemu seorang pengendali radio amatur yang meminati bidang ini pada usia senja. Kami telah berziarah ke rumah Tok Abah di Segamat, Johor. Ketika kami tiba, beliau sebenarnya sedang sibuk mengejar satelit. Nama saya Zainal bin Yaakob, usia 60 tahun. Saya berminat dengan radio amatur satelit ni disebabkan radio amatur satelit salah satunya cabang yang paling rumit lah lebih dikira. Sebab kita terpaksa mengejar dia. Dia melintas tu pun dalam jangka waktu yang pendek, dalam 10 minit saja. Lepas tu dia menghilang. Keseronokan dapat berhubung dengan satelit menjadi nafas hari-hariannya. Bagi orang lain, tak penting. Tapi bagi beliau, keupayaan berhubung dengan objek luar bumi yang bergerak pantas tersebut menjadi kekuatan baginya. Keso tu kita cuma memberi signal report. Audio dia macam mana, kita terima macam mana. Dia panggil kita balas balik. Kemudian ada dia terima, dia akan balas balik lah. Kalau dia tak terima, dia tak balas lah. Gambar yang tuan-tuan lihat tu masa saya naik motor bawa antena tu, saya baru balik lah daripada mengejar satelit. Sebabkan elevation dia, ketinggian dia rendah. Jadi saya terpaksa cari tempat yang lapang. Macam tu. Kemudian habis daripada tu, sampai kat Sembang tu, satu lagi satelit melintas. Paksalah berhenti kat situ. Tembak je. Kita akan terima signal daripada satelit 5 saat sebelum dia melintas. Kita standby lah. Tengok pada jadual dan juga peta ni, peta satelit. Bila masa dia sampai macam tu, jauh berapa jauh, ketinggian dia berapa. Kalau elevation dia tinggi, kat rumah saja. Kalau rendah, kita terpaksa cari tempat yang lapang lah. Kalau dia melintas kena bukit, memang tak dapat lah. Tembak macam mana pun, dia duduk belakang bukit, memang tak dapat. Setiap kali cubaan akan diperkemaskan agar sentiasa mendapat kualiti komunikasi yang ditambah baik. Bila kita berjaya kontak dengan satu-satu stesen di luar negara tu, kita rasa bangga lah macam tu. Berbaloi. Hasil kerja tangan kita ni, antena ni kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang paling mudah dapat lah. Jadi hasilnya berjaya, jadi satu kepuasan lah. Dan kita akan terima juga QSL card daripada dia orang. Tanda keso tu berjaya. Dalam keadaan biasa, kerja-kerja Tok Abah ini boleh dikatakan sebagai minat semata-mata. Manfaat yang diterima masyarakat secara langsung tidak kelihatan. Namun, rutin sebegini sebenarnya menambah baik penguasaan Tok Abah dalam teknologi komunikasi radio. Bila berlaku situasi bencana atau kecemasan, kepakaran Tok Abah bakal diperlukan. Kalau kita lihat sejarah banjir di Kelantan dulu, semua perhubungan terputus. Kemudian rakan radio amatur pergi ke Kelantan menubuhkan pusat perhubungan. Jadi dia orang boleh berhubung satu pusat banjir macam tu lah. Serupa juga di luar negara macam tu. Selain guna radio amatur, dia orang guna satelit juga untuk bencana. Begitu. So penting lah.
Hobi dan minat memang sifatnya banyak menggunakan duit dan masa. Asalkan terpandu dengan betul, tak mengapa. Janji ada hasil yang memberi manfaat. Begitu jugalah apa yang berlaku kepada Anshafri bin Abdul Aziz. Secara hakiki, beliau bekerja sebagai pegawai penyelidik automobil. Namun secara sampingan, beliau merupakan seorang pengendali radio amatur yang sentiasa menambah baik kemahiran. Radio amatur kita banyak membina alatan kita sendiri. Kita membeli dan kita membina alatan kita dan kita buat. Itu adalah salah satu daripada kita punya objektif sebenarnya dalam radio amatur. Radio profesional dia menggunakan alatan yang mahal untuk mencapai sesuatu objektif. Tapi radio amatur tak. Kita menggunakan alatan yang paling murah. Bagi saya, apa yang seronok dalam radio amatur ni adalah kita dapat berkomunikasi seluruh dunia tanpa memerlukan modal. Contohnya kalau kita menggunakan handphone, kita terpaksa bayar line untuk bercakap di luar negara. Macam saya akan seronok sekiranya dengan alatan ataupun setup saya yang sederhana ni, saya boleh mencapai ke US, ke Alaska, ke Russia tanpa memerlukan setup-setup yang canggih. Jadi itu adalah kepuasan pada diri saya. Siapa tahu, rupa-rupanya dalam bidang radio amatur ada sukan antarabangsa yang tersendiri. Ia dianjurkan dengan penyertaan seluruh dunia. Menarik bukan? Di dalam radio amatur ni sendiri kita ada sukan radio. Boleh sampai ke tahap antarabangsa iaitu WARC, World Amateur Radio Championship. Yang mana sekiranya ada ahli-ahli kita ataupun pemegang call sign radio amatur di Malaysia yang mahu pergi ke pertandingan tersebut, boleh mengikutilah. Sudah pasti, teknologi yang ada ini memerlukan kepakaran pengendalinya. Generasi berganti generasi. Perlu ada yang meneruskannya. Ia perlu bermula dari sekolah. Didik dengan minat. Dan dari situ, kemahiran boleh diasah melalui sesi co-curriculum yang dipantau pengendali dari luar. Asalnya saya dulu adalah pengakap zaman sekolah dulu. Minat dalam radio amatur, cumanya tak diberi peluang ataupun pendedahan bagaimana untuk mendapatkan lesen ataupun call sign radio amatur. Jadi setelah saya meninggalkan alam persekolahan dan juga mula bekerja, apabila berlakunya banjir di Kelantan pada tahun 2014, yang mana hubungan di antara Kelantan dan juga di negeri-negeri lain terputus. Radio amatur telah membantu untuk menyampaikan maklumat dan juga membantu dalam segi komunikasi ketika kecemasan. Jadi daripada situ terdetik hati saya untuk terus mendalami ilmu radio amatur, dan saya mendapat call sign saya yang pertama pada tahun 2015 kalau tak silap saya. Secara umumnya, untuk menjadi pengendali radio amatur, kita perlu memohon lesen. Begitulah undang-undangnya. Ada kelas, iaitu lesen A dan lesen B. Di Malaysia, pemegang lesen A diberi call sign dengan awalan 9 Mike atau 9M. Manakala lesen B dengan awalan 9 Whiskey atau 9W. Sebelum mendapatkan lesen A, seseorang itu perlu memegang lesen B selama 1 tahun dan berkemahiran mengendalikan peralatan komunikasi radio yang lebih tinggi. Maksudnya melebihi HF, VHF dan UHF. Uniknya, hobi berkaitan amateur radio, kita tidak ada kasta ataupun kita tidak ada lapisan yang membezakan pangkat ataupun pengetahuan ataupun lapisan akademik. Komuniti amateur radio terdiri daripada berbilang bangsa. Tidak ada restriction berkaitan agama, tidak ada restriction berkaitan dengan bangsa dan tidak ada restriction berkaitan dengan umur. Kesemua hobi ini boleh dinikmati oleh mereka yang mempunyai education yang serendah-rendahnya dan kepada yang setinggi-tingginya. Amateur radio ini, dia tidak ada spesifik komponen tertentu. Komponennya adalah komponen elektronik yang general yang boleh didapat di mana-mana kedai elektronik, sama ada kecil ataupun besar. Cuma skill dan pengetahuan membaca schematic diagram itu adalah yang paling penting di dalam perkembangan pembinaan radio untuk amateur radio ni lah. Simulasi dan latihan intensif untuk berkomunikasi menggunakan teknologi radio ini amat penting bagi menyediakan seseorang pengendali radio amatur ketika keadaan mendesak.
Tidak kira sama ada seseorang itu baru atau sudah lama dalam bidang ini, jumlah latihan berhubung itu yang menjadi ukuran kehandalannya. Salah satu peranan amateur radio adalah membantu ketika bencana. So, sebagai seorang mereka yang berperanan dalam bencana, pengetahuan asas mengenai pengendalian management dalam bencana, MKN20, dan juga facilities, pembangunan radio, antenas, mestilah lengkap. Untuk mendapatkan kemahiran dalam menguruskan bencana, perkara tersebut mestilah acap kali dilakukan setiap hari. Kerana itulah perhubungan radio amateur menjadi sesuatu hobi, kerana daripada hobi tersebut ianya dipraktikkan sehari-harian sehingga menjadi sesuatu kebiasaan. Kadang-kala kita tak perasan, motor habis minyak di tepi jalan pun boleh jadi terdesak. Mujur ada pengendali radio amatur yang mahir. Memanggil mana-mana stesen. This is 9 Mike 2 November Mike Delta. Listening and standing by. Go ahead rakan, 9 Mike 2 November Mike Delta, 9 Mike 2 Victoria Japan Papa, respond. 9 Mike 2 Mike Victor Papa, 9 November Mike Delta. Ni rakan, terima kasih atas responnya. Saya mengalami masalah teknikal di Putrajaya. Data terkini dan terakhir saya berada di APRS. Sekarang ni saya mengalami kehabisan minyak motor, over. Okay, Roger. 9 Mike 2 November Mike Delta, 9 Mike 2 Victoria Japan Papa kembali. Okey, tak ada masalah ni. Kita akan cari paket data yang terakhir di APRS.5. Nanti kita akan hubungi anda kembali semula bila kita telah mendapat lokasi anda. Okey, terima kasih Roger and out. Okey, sekarang ni kita akan daripada info yang kita dapat, kita ada seorang rakan yang telah kehabisan minyak motornya, dan lokasi terkininya kita akan trace di aplikasi APRS.fi, yang mana di lokasi ini akan menunjukkan kedudukan terkini GPS location beliau di APRS. Okey, kita akan copy location ini, kita akan masukkan location ini ke dalam Google Map. Pengendali radio amatur yang sudah lama berkecimpung dalam bidang ini sudah pasti ingin menambah nilai kemahiran mereka. Untuk amateur radio, kemuncaknya adalah ianya juga boleh menjadi sumber kewangan ataupun sumber mata pencarian. Bukan sahaja sebagai hobi, ianya boleh menjadi satu kerjaya. Buktinya, ada beberapa syarikat di Malaysia yang memang asas penubuhan pekerjanya ataupun mereka yang terlibat di dalam company atau syarikat tersebut kesemuanya memiliki call sign. Kami telah melawat salah seorang pengendali radio amatur veteran di Seri Kembangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang obsesi beliau yang kini menjadi sebuah rutin kerjaya. Daripada pengendali radio amatur, beliau menjadi radio profesional. Kerjaya itu tampak begitu spesifik skopnya. Namun, disebabkan tidak ramai yang memberi fokus penuh masa, persaingan bukanlah menjadi masalah utama. Siapa yang berminat, pasti akan berusaha untuk bekerja secara serius dalam bidang ini. Okey, bermula daripada hobi yang saya ceburi ada 30-40 tahun dah. Daripada zaman-zaman sekolah, saya minatkan radio amatur ni. Sampailah saya bekerja, masa tu zaman tahun 70-an, 80-an, nak cari amatur dekat Malaysia memang payahlah. Dalam tahun 80 pun saya ingat satu Malaysia ni ada 300 orang, 200 orang je. Oleh kerana minat dekat radio ni, salah satu kelab yang ada masa tu ialah MATS, Malaysian Amateur Radio Transmitter Society. So saya masuk, so saya ambil saya punya lesen tahun 90 lah, 90. Dalam tahun 2000 saya buat bisnes lah, tapi masa tu saya buat untuk company tapi tak boleh bertahan lama lah. Masa tu pendedahan terhadap radio pun kurang, customer pun kurang, jadi saya tutup. Tapi saya balik tahun 2009, setelah tutup lebih kurang dekat dalam 10 tahun lebih, saya mula balik. Dan titik permulaan pertama saya ialah dengan Jabatan Pertahanan Awam. Kita membekalkan manpack, HF manpack. So di situlah permulaannya Tactical Communication Sedang Berhad. Sejak 2009 sampai sekarang. Bijak pandai pernah berkata, jika kita kurang bersiap sedia atau tidak benar-benar cukup kelengkapan,
kita sebenarnya dikira tidak bersedia. Itulah yang menjadi cabaran menjadi pengendali radio amatur. Biarpun tidak bekerja secara profesional, tetapi apabila diperlukan, mereka sentiasa bersiap sedia. Apa yang tuan-tuan boleh lihat sekarang ialah kita dalam satu kenderaan yang kami panggil Mobile Command Center. Dalam kenderaan ni, kita sediakan berbagai-bagai platform radio. Bermula dari yang paling simple, iaitu VHF, kepada yang lebih sophisticated, HF yang military spec. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat belakang sana tu, interconnect yang kita ada belakang tu membolehkan kita menggabungkan 12 channel radio pada satu masa, termasuk VHF, HF, airband, GERN dan berbagai-bagai lagi. Dan yang lebih penting ialah kita boleh lakukan itu semua dalam keadaan bergerak. Tidak semua hero-hero penyelamat itu berbadan sasa. Ada juga yang seperti para pengendali radio, yang sentiasa memastikan perhubungan sentiasa ada, dapat dihubungkan melalui apa saja teknologi yang mereka ada. Inilah hero yang tidak didendang. Memikul teknologi frekuensi untuk manfaat masyarakat.